Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Fadil Ustaz Razak. Saya tahu environment ni ialah environment semua orang nak pergi membeli belah. Kan? Jadi supaya kita tak ambil masa yang panjang. Dulu apa orang yang belajar syair ni di Madinah ni ada satu orang yang mari bawa jual kain tudung. Masa zaman dulu, zaman lama. Jadi dia bawa jual kain tudung. Dia bawa kain tudung hitam. Saya ramai pakai hitam ni kan. Tu saya teringat. Jadi bila bawa kain tudung hitam, masa tu trend dia orang tak pakai hitam. Perempuan banyak pakai warna-warni. Jadi dia bawa daripada jauh, daripada Baghdad, daripada sana, menjual tudung kat sini. Tudung hitam dia, maka tak laku lah tudung hitam dia. Jadi macam mana? Dulu tak ada iklan, sekarang ada iklan macam grup kan. Di Madinah dia. Jadi dia duk susah hati, duk fikir nak balik negeri, barang tak jual, tak boleh, tak habis barang dia ni. Jadi dia tanya orang pendapat, macam mana lah aku nak buat, tak laku. Bukan orang tak minat dah tudung hitam ni. Perempuan-perempuan tak minat. Dia orang kata ni, kau suruhlah penyair baca syair tentang tudung ni. Ketika tu ada seorang penyair yang dah berhenti. Dulu terkenal dengan penyair cinta. Dia ni macam dengan Casanova sikit lah. Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi. Bukan yang Darimi hadis tu. Ni dia dikenali dengan Miskin Ad-Darimi. Miskin Ad-Darimi, dia lama dah tak bersyair. Dia duduk di masjid lah, duduk ibadat. Dia bermalas lah. Jadi dia berkata suruh dia baca syair, dia terkenal. Jadi mereka pun pergi, dia ni pun sila. Pergi dia duduk. Duduk dulu. Okey. Dan saya sedang cerita ni dia geng-geng beli baju ni. Jadi dia jumpa Miskin Ad-Darimi tu, dia kata buatlah syair satu supaya orang beli tudung aku . Dia kata aku tak marah, dia kata aku bukan duk syair lah ni. Tolonglah, dia dah fikirlah aku susah ni. Kalau hang tolong aku, hang tolong juga orang. Susah. Jadi Miskin Ad-Darimi dia keluar daripada pintu masjid tu. Dia kata, dia sebut satu puisi yang sangat terkenal sampai hari ini. Sampai orang Arab buat lagu. Puisi dia ialah Qulil malihati Qulil malihati fil khimaril aswadi madza fa'alti binasikin muta'abbidi qad kana shammara li salati thiyabahu hatta qa'adti lahu bibabil masjidi ruddi alaihi salatahu wa siyamahu la taqtulihi bihaqqi dini Muhammadi. Maksud dia apa? Qulil malihati fil khimaril aswadi. Katakanlah kepada wanita yang manis itu yang memakai tudung hitam. Maza fa'alti binasikin muta'abbidi. Apa yang telah kau lakukan dengan seorang ahli ibadat yang kuat beribadat tu? Dia punya ayat tu bukan mengenai dia tapi saja kan. Qad kana syammara lis-salati siyabahu. Dia sebelum ni duk sibuk
siapkan pakaian nak pergi sembahyang. Hatta qa'adti lahu bibabil masjidi, sehinggalah kau duduk tunggu dah di pintu masjid. Ruddi alaihi salatahu wa siyamahu, kembalikan kepadanya sembahyangnya dan salatnya. La taqtulihi, jangan kau bunuhnya. Bihaqqi dini Muhammadi, aku meminta engkau dengan nama agama Muhammad. Puisi Arab ni cepat. Arab ni dia sentiasa terkesan dengan puisi. Bila dia pergi di pintu, qulil malihati fil khimaril aswadi maza fa'alti binasikin muta'abbidi qad kana shammara lis-salati siyabahu hatta qa'adti lahu bibabil masjidi ruddi alaihi salatahu wa siyamahu la taqtulihi bihaqqi dini Muhammadi. Terkenal dia buat lagu pun. Bila dia buat puisi ni, heboh satu Madinah. Mereka kata miskin Darimi dah patah balik macam zaman dululah. Jadi dia berkenan kat perempuan yang pakai tudung hitam. Maka tudung hitam tu telah laku dengan masa yang begitu pantas. Sajalah nak cerita. Dah tengok nak pergi beli kan. Jadi lakulah tudung hitam tu dengan masa yang begitu pantas. Kerana semua orang nak pakai tudung hitam. Jadi trend. Kut-kutlah berkenannya miskin Ad-Darimi, iaitu Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi, dengan dengan pakai tudung hitam ni dianggap trend lah, orang lawa lah. Kena kulil malihah. Malihah ni ada kata asal malih maksudnya comel lah, cute kan. Kulil malihati fil khimaril aswadi, katakanlah pada wanita yang comel itu yang memakai tudung hitam. Tu orang kata kekuatan syair Arab di dalam kempen barang. Dulu syair Arab ni kempen apa pun kuat dulu. Kalau perempuan tak lawa pun masuk dalam syair, orang Pinang dah. Siapa ngaji syair, dia suka syair. Itu sampingan lah saya nak cerita tu. Cerita yang lain. Ni masa kita tak ada, tapi saya saya cerita tak ada apa nak cerita, cuma saya nak sebut satu hal, satu perkara pendek je tapi mungkin manfaat kepada kita. Ziyad bin Abi Ziyad Maula Abdullah bin Ayyash. Ziyad bin Abi Ziyad ni terkenal faqih, ambil ilmu daripada Anas dan hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dulu Maula ni maksud dulu dia hamba. Panjang cerita Ziyad ni. Ziyad bin Abi Ziyad Maula bin Ayyash. Cuma saya nak ceritanya ialah Umar bin Abdul Aziz ni suka kat Ziyad ni. Pasal dia selalu panggil Ziyad ni mari majlis dia. Kalau Ziyad cakap apa dia akan menangis. Kerana Ziyad ni soleh, terkenal faqih rabbani Ziyad ni. Ada banyak benda yang Ziyad cakap yang memberi manfaat. Salah satu ialah ketika dia masuk jumpa Umar bin Abdul Aziz, panjang cakap dia tapi saya nak potong sikit yang Ziyad cakap pada Umar bin Abdul Aziz. Kata Ziyad kepada Umar bin Abdul Aziz, Ziyad bila dia nasihat tu, dia macam nasihat diri dia, tapi sebenarnya dia kata ya Ziyad, wahai Ziyad. Umar bin Abdul Aziz suruh dia nasihat umum, tapi dia tak mau nampak macam dia kata kat awam, dia sebut kat diri dia. Cuma kesimpulan yang dia kata ialah la yadurruka man dakhala al-jannah la yanfa'uka man dakhala al-jannah law dakhalta anta an-nar wa la yadurruka man dakhala an-nar law dakhalta anta al-jannah. Umar bin Abdul Aziz dengar dia kata wallahi sadaqta ya Ziyad, wallahi sadaqta fadaka. Maksudnya apa? Tidak memberi manfaat kepadamu orang yang memasuki syurga jika engkau masuk neraka. Tidak memberi mudarat kepadamu orang yang memasuki neraka jika engkau masuk syurga. Kita bila datang, kita tengok dalam hidup ni kita jumpa banyak orang.
hebat ke orang tu, soleh ke apa, tidak memberi apa-apa makna jika dia masuk syurga, kita masuk neraka. Dan demikian juga tidak memberi mudarat pada kita jika dia masuk neraka, kita masuk syurga. Setiap orang, belum lagi sedunia ni, kita datang ke masjid, nanti kita akan pergi ke Mekah. Setiap orang ni, kalau kita dapat dengar doa dia, macam-macam doa yang dia doa. Orang ni doa tentang ini, orang ni doa tentang ini. Berbagai kehidupan yang ada ni. Kehidupan yang hari pertama saya beritahu. Ini kehidupan dia, dia mungkin doa ke anak dia, minta anak dia ni, yang ni nak minta anak dia kahwin ke, yang ni nak minta dia, yang ni kita doa, orang ni India, yang ni Arab, yang ni Cina, ya, macam-macam orang. Bagi setiap orang ada doa dia, bagi setiap orang itu ada kehidupan dia. Kalau kita buat lingkungan kehidupan ni, peta hidup ni, setiap kita ni, kita duduk sama je ni, ini ada kehidupan dia. Dan cerita kehidupannya yang tersendiri, yang kita tak tahu. Saya ada kehidupan saya, dan cerita kehidupan saya yang tersendiri. Semua kita ada. Dan semua kita telah minta untuk memenuhi hasrat kehidupan kita ni, yang berbagai-bagai hasrat. Dan Allah Azza wa Jal memenuhi setiap hamba ni. Begitu besarnya rahmatnya dan kekuasaannya, bagi setiap cerita ni nak dipenuhi. Kita kalau ada satu orang nak penuhi hasrat bahagian tertentu, bahagian perumahan je lah. Kau nak rumah ni, kau nak rumah ni. Itu pun dalam kawasan yang tertentu dengan kadar yang rendah. Allah, doa yang sampai, yang diangkat pada Allah, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Berkuasa. Segala hal manusia, bukan cerita harta, cerita kebahagiaan, cerita anak dia yang terlahaka, tidak anak dia, cerita isteri dia yang sakit, cerita suami dia punya masalah, cerita kawan-kawan dia, cerita pengajian dia, kehidupan demi yang luas. Allah memenuhi semua orang. Dan kehidupan kita tak sama dengan kehidupan orang sebelah. Kita dengar dia mungkin minta sama, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta daripadamu syurga. Kita sujud, kita dengar, kita doa, dia pun kita dengar doa. Tapi jalan untuk dia sampai ke syurga tak sama dengan jalan untuk kita sampai ke syurga. Kalau Allah menyampaikan kita ke syurga, dia ada cerita dia, dia ada liku-liku dia, dan kita ada cerita, kita ada liku-liku kita. Setiap kita mempunyai novel hidup yang sendiri. Demikian kita lihat apabila kita faham besarnya Allah. Kalau Allah, kata Nabi, menunaikan semua yang minta ni, dia minta segala yang boleh dia minta. Daripada awal sampai akhir, Allah tunaikan segala hasrat mereka semua. Kita semua. Tidak mengurangkan sedikit pun daripada kebesaran kerajaan Allah. Tak mengurangkan sedikit pun daripada kebesaran kerajaan Allah. Sebab itu maka kita datang meminta kepada Allah. Dan kita bila setiap kita sembang dengan orang ni, sembang orang Afghanistan, dia cerita, mungkin dia cerita kampung dia, masalah dia, mak dia sakit, masalah apa di kampung dia, tanah dia orang curi, cerita keluarga. Setiap orang ada cerita dia. Allah menunaikan segala, menyelesaikan segala hajat hamba. Cuma hamba ni, oleh kerana kita ni singkat fikiran kita, kita selalu mendahului Allah di dalam membayangkan bagaimana Allah menyelesaikan masalah kita. Kita fikir masalah kita macam ni, kalau begini, tentulah beginilah akan selesai masalah kita. Ada 2-3 hari ada orang hantar saya, dia tak buat salah, kata dia lah, wallahualam, dia berniaga. Tapi kemudian dia akaun dia dibekukan apa, dia duduk tunggu kalau akaun dia dibuka tu barulah boleh dia nak berniaga. Saya kata itu sempit.
Kerana dia fikir sebagai peniaga, dengan bukanya akaun tu lah baru boleh dia meniaga. Allah membangkitkan berbagai-bagai cara. Mungkin tak semesti buka hal tu. Saya tadi pagi semayang di masjid, tengok Raudah tu. Saya pohon hari tu Raudah. Nak masuk kan. Tak apa lah, kalau ramai tak ada, bukan syarat dia. Tapi nak pohon balik tak boleh. Saya pohon pergi melawat kubur makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ya Allah bagi dapat masuk Raudah. Apply tak boleh ya. Jadi saya pergi ke Dr. Iwan, tak apa kita masuk makam Rasul je lah. Tapi oleh kerana saya doa pagi tadi tapi doa pergi kat situ ada orang Dr. Iwan kata tu masuk ke tu orang pergi Raudah. Saya pergi mula-mula dia tak bagi, dia kata dia tengok, dia tahu, dia kata yang ni hak tu untuk melawat kubur Nabi. Lepas tu saya patah balik, saya patah balik sekali lagi, saya angkat tangan je ni, dia tak kata apa pun, saya pun masuk. Sampai kat sana ada lagi checkpoint tau, dia check lagi detail. Saya kata sangkut lah, saya bilang la haula wala quwata illa billah. Misalnya sebut la haula wala quwata illa billah ni sepanjang pengalaman hidup ni lepas lah. Kan. Tapi sebutlah tadi sebut alhamdulillah lepas checkpoint pertama. Tapi dia duk tengok seorang-seorang pula tu. Alah sudah dah. Pada Nabi ada tunjuk ni dah. Dia kata, cantik hari tadi sah. Dia kata, kau tunjuk jam ke aku? Ada tarik sikit. Dia tengok, yalah masih. Tak kalau Allah mau kan, dapat je kan. Tak dapatlah masuk duduk. Dan ada fikir, ada cerita kat Zaujana. Dulu, masa duduk di Jordan, datang sini. Di situ boleh duduk lama di Raudah tu. Duduk betul-betul di tepi tu, di makam Rasul. Duduk antara Maghrib dengan Isya, sementara tunggu Isya. Taklah macam sekarang tu, orang punya, sekarang orang ada duit sikit, orang ramai kan. Duduk, boleh solat di situ, boleh duduk sembang dengan kawan-kawan yang jaga tu, ingat kan? Zaman dulu lah. Tapi anak ceritanya apa? Bagaimana Allah menunaikan hajat. Anak ada cerita kadang-kadang ajaib. Ini ada tak suka nak rakam ni, macam ni cerita benda personal, tapi tak apa lah. Anak cerita kat Zaujana, anak-anak yang sulung Talha, dia minat, dia kuliah anak pun dia pergi, tapi dia nak belajar engineering, dia suka engineering. Daripada kecil memang dia suka mesin. Beli jam bongkah, dia pasang balik apa semua, dia minat benda-benda tu. Betul dia masuk Unimap engineering, walaupun anak cadang ngaji agama lah, ikut kita seorang kan. Dia belajar, tengok dia, tapi dia minat agama. Dia belajar engineering, diploma dapat, sambung lagi, dapat menyertai robot Unimap. Dia cemerlang jugalah bidang tu. Dia boleh buat rumah kami alat cek air apa semua, dia mesin dia boleh reka sendiri, pandai dah sebab tu. Lepas tu anak mari sini mesyuarat. Anda tengok fakulti engineering, masa tu rektor yang lain sembang mesyuarat, bukan Syekh Mahmud ada lah, tapi rektor Arab lah. Tanya tu fakulti apa? Dia kata engineering. Pasal apa? Yang tu untuk orang Saudi lah, dan orang yang ni. Kenapa kata anakku ada, tapi dia orang Malaysia tak boleh lah. Arab kan dia. Anak hang dia tak apalah, ya Allah, anak hang seorang masuk. Macam tu dia panggil. Tapi anak ni berpengalaman dengan urusan Arab ni, kadang-kadang tak boleh nak pegang lagi benda macam tu. Lepas tu anak tengok Syekh Mahmud masa tu pun tak apa kata apa, sebab nampak kot macam Arab panggil mujamalah kan. Dia saya cakap lah, dia please kita, dia cakap gitu je lah. Lepas tu masa perjumpaan malam tu dengan bahagian hadis apa semua, duk sembang makan apa, dia kata sekali lagi, dia kata anak dia akan masuk engineering. Nampak macam sungguh.
Lepas tu balik mai Malaysia pun hubungi. Sini hubungi, dia tak ada nak masuk. Kata ya, hubungi Syekh Mahmud. Syekh Mahmud dengar, masa dia dengar. Masa Syekh Mahmud timbalan rektor, masa tu dia timbalan. Syekh Mahmud kata tak tahu nak buat macam mana pasal tak ada hitam putih. Kan? Dia cakap kan. Lah ni tak apalah, isi dulu online tu, nombor bagi kat Syekh. Isi online tu bagi pada apa? Pada Syekh Mahmud. Dia check lah. Check. Apa 7-8 bulan tu, 7 bulan tu dia pun panggil main Universiti Madinah. Main Universiti Madinah anak faham belajar engineering lah. Tapi anak-anak bila main sini dia kata dia pun tak tanya pun nak belajar apa. Lepas tu dia kata dah pergi sana, dah belajar dah engineering. Belajar agama apa. Dia belajar agama, dia lebih sikit lah umur dia. Anda minta supaya dia hadir semua halaqah di masjid ni Syekh. Lepas tu anda pada kenal Syekh Masyaikh sini. Tapi maksudnya dia patah balik bila dia belajar agama balik. Ni dia balik kerana Covid. Tapi dia memang pandai, dia tu Unimed belajar, minta dia duk rekod robot apa, dia ada masa dia boleh buat benda tu. Tapi anda nak ceritanya apa? Kadang-kadang masa kita doa tu tak nampak pun benda tu. Kita doa macam lain jadi nampak macam lain. Beberapa tahun kemudian dia muncul, dia patah balik mengaji. Agama anda ingat dulu doa supaya mengaji agama, patah jugalah dia setelah 4 tahun dah. Setelah 4 tahun. Bagus juga dua anda selalu duduk kempen sebab ustaz ni ada apa, akademik pun pandai, sains pun pandai, apa, agama pun pandai kan. Tapi nak ceritanya bukan nak cerita pasal anak-anak, tapi nak cerita kita kadang-kadang bila doa kita Allah tak terima dekat doa aku. Kita jangan buat keputusan, jangan isti'jal. Kita mungkin fikir doa lah anak ni suruh ngaji agama kok, tapi tak dah dia tak mau. Kita rasa macam tu. Kita tak tahu urusan Allah. Allah patah balik, dia belajar balik agama. Dulu anak-anak cerita bagus cerita anak-anak. Seorang nombor 2, anak-anak mengaji materi semua, mengaji agama. Tapi dia pun tak cemerlang bahasa Arab di sekolah agama. Tahu lah, kita tahu belajar kita bercakap Arab, dia pun tahu apa cemerlang. Tapi yang nombor 2 tu dia tahu apa, dia last kali dia tak tahu nak pergi mana. Okey lah bahasa Arab dia tu, tapi tak cemerlang. Ana urus dengan Jordan dah bersiap lah, dia tak mau pergi. Urus dengan Maghribi dah bersiap lah, dia tak mau pergi. Lain kali dia nak pergi di Universiti Yala Fatani, hantar ke sana, dan dia belajar bahasa Arab. Dulu duk kata kitab, duk tengok kitab Arab ni. Dulu anda mengaji kelas sastra Arab, tak ada siapa nak guna, nak bagi kat siapa tau. Dah kita pun duk tumpu bahagian agama ni. Mana nak patah belik, dia belajar sastra Arab dan dia gunalah buku. Artinya saya nak ceritanya apa? Saya nak ceritanya kita jangan mendahului Tuhan dalam kita rasa dalam diri kita terhadap keputusan-keputusan yang Allah akan buat untuk doa kita. Kita kadang-kadang doa kita rasa Tuhan tak terima. Nanti dulu. Kita kadang-kadang boleh doa pagi ni, petang ni nampak lah kan. Allah ada urusannya yang tersendiri. Allah ada urusannya dengan hikmah alam ini. Apabila sampai masanya kita akan kata ini the right time untuk benda ni berlaku. Sebab itu serahkan urusan. Itulah makna tawakal. Bukan tawakalna, okay, satu hal lah. Itulah makna tawakal. Sebab itu kita baca dalam Quran sebanyak mungkin, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dia kepada Allah bawa tawakal orang beriman. Tawakal. Sebab tawakal serah kepada Allah. Setelah kau doa, kau minta, kau serah kat dia. Percayalah kalau kau minta, dia tak akan tinggalkan kau. Walaupun seketika kau rasa macam kau ditinggalkan, dia mempunyai urusannya. Sebahagiannya di atas dosa kita kau bayar sekejap, tapi dia mempunyai urusannya. Sebab itu agama melarang untuk kita putus asa dalam hidup, hilang tawakal. Sebab itu bila kita doa, orang sini doa pada Allah. Lepas tu doa, kita jangan fikir doa ni duk tunggu doa kita muncul kat airport dan sampai ni. Bukan,
Allah ada urusan. Kita doa, mungkin doa saya, Allah alam, tuan-tuan mungkin ada banyak pengalaman. Saya rasa doa saya mungkin masa belajar dulu tak kahwin ni, muncul kemudian berapa puluh tahun kemudian. Di atas segala hasrat yang kita doa pada Tuhan. Sebab tu Allah simpan. Kita pun dah lupa doa kita. Tuhan tak lupa, dia simpan di sisi dia. Dia akan muncul. Masa muncul tu mungkin kita rasa, wih, nasib baik aku, kita terlupa. Ni doa kau dulu ni. Sebab itu mudah-mudahan kita datang sini banyakkan doa, dan Allah tak lupa doa kita, disimpan di sisi dia. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.